Baik, apa sebenarnya JCMS? Baiklah, terima kasih. So, Judiciary Case Management System ataupun secara ringkasnya JCMS adalah satu sistem pengurusan elektronik yang diungkayahkan oleh Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bagi mahkamah-mahkamah sivil di seluruh negara Brunei Darussalam, yang mana ianya bertujuan untuk meningkatkan dan juga menambah baik lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang sedia ada kepada pengamal undang-undang dan juga orang ramai. Jadi JCMS ini mengandungi 3 sistem, iaitu Electronic Filing System, yang kedua Case Management System, dan yang ketiga ialah Queue Management System. Okay, Electronic Filing System adalah satu portal atas talian yang direka untuk pengamal undang-undang dan juga yang berdaftar dan agensi-agensi kerajaan bagi mendapatkan akses bermula dari pra-pendaftaran dokumen-dokumen, memfailkan dokumen-dokumen kes sehinggalah kepada memperolehi maklumat kes dan bila kes itu dijadualkan untuk didengar di dalam mahkamah. Dan sistem kedua iaitu Case Management System adalah satu sistem pengurusan mahkamah yang dijalankan secara elektronik yang merupakan kesinambungan daripada Electronic Filing System dengan mengesan maklumat-maklumat kes yang telah pun didaftarkan awal oleh pengamal undang-undang dan juga agensi-agensi kerajaan. Dan fungsi sistem ini tentunya ialah untuk mengagihkan kes-kes hakim, kes-kes kepada hakim-hakim dan juga kepada pegawai-pegawai kehakiman dan juga penjadualan perbicaraan-perbicaraan kes, pencarian maklumat-maklumat kes dan juga merekod nota perbicaraan dan keputusan-keputusan kes. Jadinya case management ini hanya akan digunakan sepenuhnya oleh pegawai-pegawai dan kaki tangan mahkamah di keempat-empat daerah. Dan yang terakhir, queue management system. Sistem ini membolehkan pengguna-pengguna di luar sana yang untuk mendapatkan maklumat-maklumat seperti jadual perbicaraan mahkamah dan juga status terkini kes-kes perbicaraan yang melalui penggunaan kios. Dan queue management system ini akan digunakan oleh firma-firma guaman yang berdaftar dan juga agensi-agensi kerajaan, malah juga orang ramai yang mempunyai perbicaraan di mahkamah. Jadi ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan bagi JCMS yang akan dilancarkan. Ada tadi 3 dikongsikan 3 komponen utama dalam sistem ini: Electronic Filing System EFS, Case Management System CMS dan juga Queue Management System QMS. Baik, kita akan tanyakan kepada Yang Mulia Awang Muhammad Hardi tentang apakah sebenarnya kepentingan sistem ini kepada orang ramai dan juga faedah-faedah bagi pengguna-pengguna daftar. Okey, terima kasih. Melalui Queue Management System atau QMS, ia membolehkan orang ramai, terutama sekali mereka yang mempunyai perbicaraan di mahkamah, mereka boleh mendapatkan maklumat mengenai kes mereka seperti tarikh dan tempat perbicaraan dan juga hakim yang mendengarkan kes mereka. Faedah-faedah bagi pengguna-pengguna berdaftar melalui Electronic Filing System atau EFS, dokumen-dokumen mahkamah boleh didaftarkan atau difailkan dengan mudah dengan penggunaan kaunter Biro Perkhidmatan atau secara online filing. Ia akan membolehkan pemfailan dokumen dari mana-mana saja dan pada bila-bila masa. Secara keseluruhan, JCMS ini akan mengurangkan penggunaan kertas sekaligus memberi jalan kepada mahkamah untuk menjadi sebuah paperless court. Jadi kurang penggunaan kertas lah. Bagi menjimatkan masa pendaftaran kes-kes baru dan pemfailan bagi kes-kes yang sedia ada melalui penggunaan pemfailan atas talian atau online filing. Baik, sebelum JCMS ini dilancarkan, apa sistem yang sebelum ini digunakan di mahkamah? Sistem sebelum ada sistem JCMS, sistem secara manual. Jadi banyak menggunakan kertas, banyak menggunakan hard kertas copy, dan file-file pun perlu ada tempat untuk menyimpan. Betul sekali. Betul. Baik, jadi bercakap tentang JCMS ini, tentunya kita ingin mengetahuilah bila sebenarnya ia akan dilancarkan dan mula diguna pakai ini. Okey, untuk makluman, sistem ini akan mula beroperasi secara berperingkat-peringkat, di mana terlebih dahulu akan dimulakan di daerah Brunei Muara dan lepas tu akan berpindah kepada daerah Belait pula, akan bermula pada 30 Mac 2015 dan Mahkamah Daerah Tutong pada 6 April 2015 dan seterusnya di Mahkamah Temburong pula akan beroperasi pada 13 April 2015 dan sistem
di daerah Brunei Mora akan bermula pada 23 Mac ini 2015 dan insyaAllah sistem ini akan dilancarkan secara rasmi semasa majlis pembukaan tahun Undang-Undang 2015 yang akan berlangsung pada 21 April 2015. Maafkan saya, pada 23 April 2015 nanti. Oh, hari Isnin ya? Ya, hari Isnin. Baik, yang akan dilancarkan nanti sekali lagi bersempena dengan majlis pembukaan tahun undang-undang bagi tahun 2015 iaitu pada 23 April 2015 nanti. Baik Hardi, jika sekiranya orang ramai yang ingin mendaftarkan kes-kes sivil ini, sebagai contohlah kes-kes sivil, apakah yang mereka perlu lakukan? Bagi pihak pengguna awam atau orang ramai, mereka perlu pergi ke kaunter Biro Perkhidmatan atau kami panggil Servis Biro Kaunter untuk memfailkan dokumen-dokumen yang mana dokumen mereka akan diproses di kaunter tersebut. Seterusnya, mahkamah akan menghantar satu peringatan atau notification melalui email untuk mendapatkan kembali dokumen yang telah diproses oleh mahkamah. Untuk mengetahui kedudukan permohonan mereka, mereka bolehlah melayari ke portal Electronic Filing System dan masukkan nombor rujukan kes mereka dan ia akan memberi email dan dokumen-dokumen yang sudah diproses itu boleh dimuat turun. So, perkara pertama yang perlu dilakukan mesti pergi ke kaunter Biro Perkhidmatan. Yes. Bukannya dapat didaftarkan melalui online lah. Yeah. Tidak dapat. Tidak boleh. Ini bagi orang awam. Bagi orang awam. Tapi bagi pihak orang yang berdaftar, mereka boleh melayari terus ke Electronic Filing System tentunya portalnya. ada rujukan, nombor rujukan yang diberikan nanti untuk mendaftar. Bagi pengguna-pengguna yang berdaftar ini, mereka boleh log in atau daftar masuk dahulu dan ikut panduan-panduan yang ada di dalam portal itu. Jadi yang penting mereka menjadi pengguna berdaftar, Betul. Rashid ya, dan tentunya kita ingin mengetahui bagaimana caranya menjadi seorang pengguna berdaftar. Syahriza? Okey, baiklah. Seperti mana yang dinyatakan tadi, pengguna-pengguna berdaftar mereka perlu melayari portal e-filing sistem berkenaan. So, untuk menjadi seorang pengguna berdaftar, terlebih dahulu mereka perlu membuat permohonan kepada Ketua Pendaftar Mahkamah Besar untuk mendaftarkan diri mereka ke dalam JCMS sebelum mereka menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh sistem JCMS ini. Jadi permohonan mereka setentunya harus mengandungi maklumat seperti berikut, iaitu nama, nombor kad pengenalan dan juga warna kad pengenalan itu sendiri, jenis organisasi dari mana, iaitu sama ada ianya dari pejabat peguam negara maupun agensi-agensi penguatkuasaan lain seperti pejabat polis di Raja Brunei dan sebagainya, ataupun dari firma-firma guaman. Dan juga maklumat lain yang diperlukan ialah email pejabat maupun email persendirian. Baik, jadi maklumat pun agak ringkas ya sebenarnya. Jadi ini memudahkan lagi para pengguna untuk mendaftar bagi menggunakan sistem ini nanti. Baik. Ya Hardi, tadi sudah kita bincang pelbagai aspek tentang sistem ini. Ingin kita mengetahui tata cara seseorang dari firma guaman ataupun orang awam yang ingin membuat perfailan kes di kaunter Biro Perkhidmatan. Bagaimana caranya? Okey. Bagi pihak dari firma guaman atau pihak orang awam, mereka perlu membawa dokumen-dokumen mereka ke kaunter Biro Perkhidmatan ini atau Servis Biro Kaunter. Mereka serahkan dokumen-dokumen tersebut kepada kerani di kaunter itu dan kerani akan mengimbas atau scan dokumen-dokumen tersebut ke dalam sistem dan kerani itu akan memberi satu slip yang dipanggil SRN slip atau Scan Reference Number. Ini adalah satu rujukan kepada pihak peguam firma guaman yang menyatakan mahkamah telah menerima dokumen-dokumen mereka dan telah dimasukkan ke dalam sistem. Dan kerana itu akan membuat data entry dan memberi satu lagi slip yang dipanggil payment notice. Jadi ada dua slip itu, Scan Reference Number slip sama payment notice slip. Dalam payment notice slip ini ada mempunyai extraction code sama nombor kes yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang telah mereka daftarkan itu. Bagi pihak firma guaman dan orang awam, mereka perlu membawa payment notice ini ke kaunter pembayaran mahkamah untuk membuat pembayaran pemfailan mereka. Selagi pembayaran ini belum dijelaskan, dokumen-dokumen mereka tidak akan diproses oleh pihak mahkamah. Okey. Jadi membayar dulu baru pihak mahkamah memproses. Itu di antara proses yang terbabit ya. Macam mana dengan
kaunter-kaunter ataupun kaunter biro perkhidmatan yang disediakan ini, berapa banyak agaknya disediakan? Okey, baiklah. Pihak mahkamah telah menyediakan 7 buah kaunter biro perkhidmatan di keempat-empat daerah. Iaitu di daerah Brunei Muara terdapat 4, iaitu di bahagian pendaftaran Mahkamah Tinggi Sivil, di bahagian pendaftaran waris, di bahagian pendaftaran kebangkrapan dan juga di bahagian pendaftaran Mahkamah Magistrate. Dan manakala di daerah-daerah tentunya disediakan di satu di setiap mahkamah-mahkamah di daerah-daerah tersebut. Baik. Jadi tentunya kita turut ingin mengetahui di antara perkhidmatan mahkamah yang termasuk dalam sistem ini. Okey, selain daripada kes-kes sivil, JCMS ini juga merangkumi pengurusan perkhidmatan mahkamah seperti bahagian kebangkrapan, bahagian waris, bahagian mahkamah juvana, tribunal tuntutan kecil dan juga bahagian pendaftaran perkahwinan bagi orang-orang yang bukan Islam. Baik, Abang Hardi, kita difahamkan juga mahkamah akan mengadakan jeraiwara di seluruh daerah. Mungkin Abang Hardi boleh mengungsikan kepada kita semua, bilakah sebenarnya jeraiwara ini akan diadakan? Okey, jeraiwara ini akan dimulakan di daerah Brunei Muara dahulu pada 23 hari bulan April tahun ini, iaitu semasa majlis pembukaan tahun undang-undang tahun 2015. Diselajurkan ya. Diselajurkan, ya. Manakala bagi daerah-daerah yang lain pula, tarikh-tarikhnya akan dimaklumkan kemudian nanti. Jadi yang penting para penonton mengikuti media semasa melalui corong radio, TV dan juga di Dadak Akhbar yang pastinya akan memberikan maklumat ini. Banyak sebenarnya info-info yang telah dikongsikan oleh panel undangan kita pada hari ini. Mungkin bagaimana caranya ni Syahriza untuk orang ramai mendapatkan lagi maklumat lanjut mengenai dengan sistem baru ini? Okey, untuk maklumat lanjut, BIS kita bolehlah melayari laman sesawang kami di www.judiciary.gov.bn ataupun bagi sebarang pertanyaan, BIS kita bolehlah terus email kepada courts@judicial.gov.bn. Jadi ejaan courts pun ejaan bahasa Inggeris ya, COURTS. At judicial.gov.bn. Alhamdulillah Syarina, kita sudah berada di penghujung wawancara kita pada hari ini. Rasanya sebagai menutup sesi wawancara kita ini, kita berikan kesempatan untuk Puan Syahriza menyampaikan harapan dalam pelaksanaan sistem ini nanti. Okey, terima kasih. Seterusnya pihak jabatan mengharapkan agar sistem berkenaan akan beroperasi dengan lancar pada 23 Mac ini dan juga sistem berkenaan akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pengguna-pengguna di luar sana. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menyuruh kepada orang ramai di luar sana yang ingin menggunakan sistem ini untuk agar bersabar sepanjang sistem ini beroperasi. Pastinya ada fasa-fasa tertentu yang perlu diikuti sebelum ia beroperasi sepenuhnya. Bagaimana pula dengan Abang Hardi? Mungkin kata-kata terakhir harapan BIS kita? Sama je dengan Syahrizawati. Saya bagi pihak mahkamah berharap orang awam akan bersabar semasa menggunakan sistem ini. Sebabnya ini adalah satu pengalaman baru bagi pihak mahkamah dan juga bagi pihak orang awam. Alhamdulillah. Jadi ada penonton itu tadi kita bercakap mengenai dengan JCMS ataupun Judiciary Case Management System, di mana pengurusan kes-kes akan mula diselenggarakan secara online dan lebih kemas, lebih rapi dan lebih telus untuk diikuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, terima kasih kepada tetamu undangan kita pada hari ini, iaitu Dayang Syahrizawati binti Ahmad, Pegawai Pentadbir Kehakiman Jabatan Kehakiman